Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami iaitu kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri, Mas Hansatu Mukhazirah, Nur Syafiqah, Khairul Ayu Farisha, Nur Nabila dan Muhammad Helmi akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu tahap pengetahuan masyarakat terhadap keganasan rumah tangga di Ipoh Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan report yang bertajuk tahap pengetahuan masyarakat terhadap kes keganasan rumah tangga di Ipoh Perak. Nama saya Khairul Ayu Farisha binti Khairul Azmizan. Untuk bahagian pengenalan, perkahwinan merupakan impian bagi setiap individu untuk berkeluarga. Jadi perkahwinan ni juga merupakan satu ikatan antara lelaki dan perempuan untuk membina institusi keluarga. Jadi pada zaman kini wujudnya kes keganasan rumah tangga yang menjadi kerisauan dalam institusi rumah tangga pada masa kini lah, di mana kes keganasan rumah tangga menunjukkan trend peningkatan di Malaysia. Jadi apa itu kes keganasan rumah tangga? Kes keganasan rumah tangga ni seperti memukul, mendera atau corak yang mengawal, memaksa, mengancam dan menghina mangsa. Jadi akibat perbuatan tersebut, trend peningkatan dalam kes keganasan rumah tangga ni berpunca daripada pelbagai faktor. Jadi menurut akhbar harian, kes keganasan rumah tangga pada 2021 menunjukkan sebanyak 551 kes dilaporkan di Perak semasa PKP, menunjukkan kes keganasan rumah tangga menjadi kerisauan dalam kalangan masyarakat. Jadi faktor-faktor serta impak akibat keganasan rumah tangga menjadi topik utama dalam menangani isu ini. Jadi kami lebih melihat kepada isu keganasan rumah tangga berdasarkan faktor-faktor serta kesan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Rosli, nombor matrik S62319. Saya akan menerangkan 4 kajian lepas tentang keganasan rumah tangga. Yang pertama, menurut Daud, keganasan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai salah satu pasangan suami isteri yang mahu menguasai kehidupan dalam fasa perkahwinan atau dalam hubungan intim. Setengah kes juga berlaku kepada suami yang didera oleh isteri atau isteri menyuruh mereka untuk melakukan kerja rumah. Yang kedua, menurut Ayub, keganasan yang dialami oleh masa akan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap diri mereka. Keganasan ini melibatkan tentang sentuhan, serangan, gangguan, kekejaman fizikal dan mental. Kebanyakan wanita yang mengalami masalah kesihatan kerana sering didera oleh suami mereka. Hal ini disebabkan oleh suami mengetahui bahawa isteri tidak akan membuka mulut untuk bercerita kepada orang lain. Yang ketiga ialah menurut Jamaluddin, anak-anak tidak mempunyai keupayaan untuk menolak permintaan bapa yang memaksa mereka untuk melakukan hubungan intim jika mereka merasa bosan dengan isteri mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak akan melawan kerana bapa mereka menggunakan kuasa, sehingga anak-anak terpaksa akur dengan permintaan bapa mereka. Dan yang terakhir, menurut Ahmad, kanak-kanak juga tidak berani untuk memberitahu bahawa mereka selalu didera dan dilecehkan, menyebabkan mereka tidak mendapatkan bantuan yang sepatutnya yang mereka dapatkan. Kebaikan kanak-kanak yang takut dengan maklumat yang akan disampaikan oleh mereka kepada pihak lain kerana mereka takut
cerita mereka diendahkan oleh orang awam. Sekian, terima kasih. Teruskan bahagian metodologi kajian, iaitu kajian kami jalankan ini menggunakan kaedah kuantitatif. Populasi bagi kajian yang kami jalan ialah melibatkan 57 orang pelajar Universiti Malaysia Terengganu dijadikan responden untuk menjawab beberapa soal selidik secara atas talian berkenaan tajuk kajian. Seperti yang dikatakan, instrumen utama yang bagi kajian kami jalankan ialah dengan menggunakan borang soal selidik, iaitu borang tersebut diedarkan secara atas talian atau yang dikenali sebagai Google Form. Borang tersebut mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A berkenaan demografi responden, bahagian B adalah berkenaan dengan tahap pengetahuan mahasiswa UMT tentang keganasan rumah tangga, manakala bahagian C merupakan kesan-kesan keganasan rumah tangga terhadap masyarakat. Bahagian terakhir ialah bahagian D merupakan langkah-langkah untuk mengatasi peningkatan keganasan rumah tangga. Daripada borang soal selidik yang diedarkan, pengkaji dapat memperoleh data berkenaan responden dan dapat menganalisis dalam bentuk jadual, peratusan, carta pie serta graf bagi memudahkan pengkaji menghurai perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Hassan Adli dan nama matrik saya S61539. Saya akan meneruskan video pembentangan kumpulan kami, iaitu pada bahagian B, iaitu tahap pengetahuan pelajar UMT berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Sebelum saya memulakan video pembentangan ini, saya ingin memaklumkan bahawa pada bahagian ini terdapat 10 bahagian, akan tetapi saya hanya memfokuskan 3 bahagian utama sahaja. Tahap kesedaran yang pertama adalah keganasan rumah tangga termasuk keganasan emosi dan lisan. 30 orang responden telah memilih sangat setuju dalam kalangan mahasiswa UMT bersamaan dengan 52.6%. Keganasan rumah tangga termasuk keganasan emosi dan lisan ini merujuk kepada si suami yang mengecam, mengutuk serta menghina dan menyalahkan mangsa dengan mengeluarkan kata-kata kesat yang akan menyinggung perasaan mangsa. Oleh itu, mangsa akan lebih takut untuk bersuara dan bertindak. Tahap kesedaran yang seterusnya adalah keganasan rumah tangga, ialah keganasan fizikal yang menyebabkan kemudaratan pada anggota badan. Seramai 20 orang responden yang telah memilih sangat setuju bersamaan dengan 50.9% dalam kalangan mahasiswa UMT. Seperti mana yang kita tahu, keganasan fizikal ini merujuk kepada si suami mendera melalui merotan, mendera dan memukul anak dan isteri mereka. Hal ini akan menunjukkan kesan lebam, merah-merah serta luka yang berpanjangan kepada anak-anak dan isteri mereka. Hal ini akan berlarutan sekiranya si suami tidak mendapat apa yang beliau inginkan. Oleh itu, si suami akan terus memukul dan mendera anak-anak mereka. Tahap kesedaran yang ketiga adalah keganasan rumah tangga termasuk keganasan seksual. Seramai 27 orang responden yang telah memilih sangat setuju bersamaan dengan 47.4% dalam kalangan mahasiswa UMT. Seperti mana yang kita tahu, keganasan seksual ini merujuk kepada penderaan melalui secara seks dengan cara tidak selamat. Si suami akan mengugut isteri sekiranya tidak melakukan seks bersamanya. Hal ini akan menyebabkan si suami mengugut isteri mereka dengan cara menyebarkan aib isteri kepada rakan-rakan mereka dan akan menyebabkan maruah isteri akan tergadai. Oleh sebab itu, si suami akan memaksa isteri untuk melakukan hubungan seks yang tidak selamat dengan isteri mereka. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, saya akan menyambung tentang tahap kesedaran mahasiswa UMT mengenai keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga juga sering berlaku kepada pasangan yang sudah lama berkahwin. Seperti yang kita lihat, sebanyak 21 responden yang memilih sangat setuju bersamaan 36.8%. Hal ini disebabkan oleh suami isteri yang sudah lama berkahwin semakin tiada perasaan dan tiada rasa dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka bosan untuk hidup bersama dengan orang yang sama, sehingga menyebabkan keganasan rumah tangga berlaku. Selain itu, keganasan rumah tangga juga termasuk pasangan yang tidak menghiraukan tentang keselamatan anak-anak mereka. Seperti yang kita lihat di Rajah, sebanyak 25 responden yang memilih sangat setuju bersamaan dengan 43.9%. Dalam hal ini, anak-anak terpaksa menanggung kesakitan berpunca daripada ibu bapa mereka yang tidak bertanggungjawab tentang keselamatan mereka. Selain itu, ibu bapa juga tidak kisah pasal anak-anak mereka disebabkan oleh mereka mementingkan diri mereka sehingga mengabaikan keselamatan anak-anak dan pemakaian anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ialah tahap kesedaran mahasiswa UMT mengenai kes keganasan rumah tangga yang keenam ialah pasangan yang terlibat dalam keganasan rumah tangga tidak menghiraukan keselamatan anak-anak. Jadi merujuk kepada graf menunjukkan sebanyak 25 responden memilih sangat setuju, iaitu sebanyak 43.9%. Hal ini kerana anak-anak menjadi tempias dan mangsa penderaan. Melihat kepada akhbar ataupun berita pada hari ini menunjukkan kes keganasan rumah tangga menjadi salah satu punca kepada kes penderaan kanak-kanak kerana ianya berpunca daripada ibu bapa itu sendiri tidak mengambil endah terhadap keselamatan anak-anak sewaktu berlaku persefahaman dalam keluarga. Jadi ibu bapa yang tidak bertanggungjawab tidak mengambil serius akan keselamatan anak-anak jika berlakunya penderaan ataupun penderaan seperti memukul, mendera dan sebagainya. Seterusnya, akhir sekali tahap kesedaran mahasiswa UMT mengenai keganasan rumah tangga. Yang ketujuh ialah keganasan rumah tangga adalah keganasan secara sengaja dan meletakkan masa dalam ketakutan. Okey, merujuk kepada graf di atas, 26 responden memilih sangat setuju, iaitu sebanyak 45.6%, di mana kebanyakan kes yang berlaku di mana pemangsa mempunyai niat untuk bertindak ganas. Sebenarnya mereka yang mempunyai masalah mental atau yang mempunyai masalah mental, mereka lebih cenderung untuk mempunyai niat untuk melakukan keganasan terhadap isteri ataupun anak-anak kerana berpunca daripada masalah kewangan ataupun kekangan hidup dalam membina keluarga. Bukan itu sahaja, ia boleh dijadikan ia boleh terjadi disebabkan rasa cemburu, rendah diri apabila pasangan lebih berpendidikan tinggi. Merujuk kepada keratan akhbar menunjukkan sesetengah masyarakat yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk merudung ataupun menghina pasangan kerana mereka stres ataupun tidak berpuas hati dalam meneruskan kehidupan kerana hidup berkeluarga mempunyai bebanan yang besar dan mereka tidak mampu untuk mengawal emosi untuk mengukuhkan institusi keluarga mereka. Okey, kerja aku. Paling boleh cut tak?
Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan keganasan rumah tangga. Bahawa kita tahu kajian telah dilakukan menunjukkan ada beberapa kesan, namun pada pembentangan hari ini saya memfokuskan kepada kesan mental dan juga kesan fizikal dan kesihatan. Okey, kita pergi kepada kesan mental. Kesan mental ini mendapat sokongan yang paling tinggi daripada responden, menyatakan bahawa kesan mental ini merupakan kesan keganasan rumah tangga kerana melalui tekanan perasaan yang dihadapi oleh mangsa, dia dapat memberi kesan mental kepada mangsa tersebut. Jika sesetengah mangsa itu lemah iman, dia juga akan menyebabkan seseorang itu trauma. Seterusnya kita pergi kepada kesan fizikal dan kesihatan. Kesan ini juga merupakan kesan yang sangat ramai mangsa keganasan rumah tangga terkena, kerana kebanyakan keganasan rumah tangga terjadi kepada mereka ataupun pasangan yang sering mengambil barang terlarang seperti dadah ataupun alkohol, yang menyebabkan mereka hilang kawalan dan melakukan keganasan kepada pasangan mereka seperti bertumbuk, memukul dan sebagainya, menyebabkan kesan fizikal lebam-lebam dan patah tangan terjadi kepada mangsa. Ini sangatlah sering terjadi. Buktinya pada tahun 2018 terdapat 308 kes ataupun 83% telah terjadi keganasan rumah tangga ini. Seterusnya merupakan langkah-langkah bagi mengatasi peningkatan kes keganasan rumah tangga. Terdapat 5 langkah yang telah disediakan, iaitu mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Yang kedua, menjalani rawatan pemulihan. Yang ketiga, memperkukuhkan pegangan agama. Yang keempat, kerajaan hendaklah melakukan penambahbaikan undang-undang keganasan rumah tangga. Dan yang terakhir, pasangan hendaklah meluangkan masa bersama-sama. Merujuk data-data yang diperoleh, majoriti responden yang terdiri daripada pelajar Universiti Malaysia Terengganu sangat setuju ke atas langkah-langkah yang disediakan tersebut, kerana bagi mereka langkah-langkah tersebut wajar dilakukan untuk mengurangi kes keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia. Namun begitu, peratusan responden sangat setuju terhadap langkah kerajaan hendaklah melakukan penambahbaikan undang-undang keganasan rumah tangga adalah paling tinggi, iaitu seramai 42 orang daripada 57 responden, mewakili 73.7%. Dikatakan demikian bagi mereka, penambahbaikan terhadap undang-undang menyebabkan segelintir pasangan takut untuk menyakiti pasangan mereka, kerana berkemungkinan mereka akan menerima akibat daripada perbuatan tersebut. Sebagai contoh, dipenjarakan dalam jangka masa yang panjang dan dikehendaki membayar denda dengan jumlah yang banyak. Hal ini secara tak langsung telah mengurangkan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia. Kesimpulannya, keganasan merupakan salah satu perbuatan yang tidak moral yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi, untuk mengelakkan daripada kes ini terus berlaku dalam pasangan mereka yang berkahwin ataupun kepada untuk generasi yang akan datang. Jadi proses perubahan harus dilakukan secara berperingkat oleh semua pihak. Jadi tanggungjawab semua pihak termasuk individu, masyarakat, terutamanya pihak berkuasa dalam mengurangkan kes keganasan rumah tangga daripada berlaku. Jadi untuk membina institusi keluarga yang lebih kukuh, pihak berkuasa perlu memainkan peranan untuk terus menangani kes keganasan rumah tangga
untuk membina kehidupan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih.